Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk episod Ball Bro Podcast episod 4 kali ni kita lebih nak sembang pasal perpaduan. Tajuk kita pun hari ni perpaduan dan kebersamaan penduduk serta masyarakat. Hari ni pun kita tak ada orang lain lah. Kita pun biasalah orang yang sama. InsyaAllah Kita ada orang. Zul. Ya. Apa abang? Alhamdulillah abang baik. Hari ni aku bagi tajuk kat hang. Hang dah tahu dah kot nak sembang apa kan. Boleh insyaAllah kita goreng-goreng. Betul-betul punya goreng bukan goreng mohong. Okey, aku nak masuk dulu ke hang nak masuk dulu? Masuk. Okey. Kita start dengan perpaduan lah. Perpaduan ni antara benda yang selalu main di fikiran. Hang, aku nak tanya dulu lah. Tahap perpaduan rakyat Malaysia ni di tahap mana? Daripada 1 sampai 10 tu nak bagi senang lah. Di tahap berapa? Okey. Bagi aku rasa dalam 5/10 macam tu lah. 5/10. Baik ha? Oh, rendah juga lah. Mungkin aku rendah lagi kot. Tak ada lah. Mungkin dalam lingkungan tu juga lah. 5 atau 6. Yalah. Sebab nak kata tahap perpaduan di Malaysia ni rendah tak juga. Sebab bagi aku, komuniti aku pun tak ada lah nampak macam bergaduh ke. Mungkin ada kesedaran kot dan belajar pada sejarah dulu kan, pengalaman yang dah lama dah lepas kan. 13 lah, 14 lah. Jun. Mageran. Mageran. Okey. Mana? Betul? Bagi aku tahap perpaduan tu perlu diperbaiki lagi. Dan aku kalau boleh lah aku nak perubahan tu daripada sekarang. Daripada sekarang tu daripada kerajaan lah. Rasa-rasa yalah daripada kerajaan. Daripada segi hang sendiri. Kalau hang rasa apa dia yang hang boleh sumbangkan ataupun hang rasa patut ditekankan. So hang? Yalah. Apa yang aku tekankan sendiri ke pendapat aku? Pendapat, kalau kerajaan minta pendapat daripada hang sendiri, apa yang hang rasa? Rasa bangga lah. Rasa bangga. Tapi nak tahu apa hang punya pandangan lah kalau kerajaan minta daripada hang. Aku rasa dah berapa episod dah aku cakap benda ni. Aku nak tekankan pasal civic. Okey, civic. Civic tu, ya Allah, benda tu sepatutnya ditekankan dan diajar. Betul? Take note. Betul, tulis. Tulis. Dengar saja dengan dengar. Sebab civic ni sebenarnya, civic tiada lagi lah panjang dah. Civic dan perpaduan lah. Civic kan? Civic dan moral. Civic dan moral. Dia betul-betul. Lebih kurang pendidikan civic lah. Dalam pendidikan civic tu pun dah ajar dah soal perpaduan, soal nilai-nilai murni kan. Benda ni perlu ditekankan dan tak boleh dipandang enteng. Betul. Tambahan sikit. Potong sikit. Tak potong. Ingat lah, tak ingat. Aku potong sikit. Tambahan untuk tadi hang kata tu, kalau ikutkan bagi aku rasa-rasa lah penggunaan bahasa satu. Gunakan satu bahasa saja. Kan? Sebab bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Yang telah diiktirafkan kan, bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Okey. Betul lah, sebab bulan ni pun bergaduh dia mengumpat kita dah pakai bahasa lain. Tak best lah. Tak best lah. Kita nak cakap bahasa apa? Saya nak minta kerja, kena pakai bahasa apa? Dia nak bahasa dia tu. Bahasa Allahuaklam lah. Bahasa Cina, bahasa Inggeris. Sebenarnya bahasa kedua kita pun bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bagi aku tak perlulah. Sebab dia buka syarikat tu dekat Malaysia, bukannya dekat Venezuela ke. Betul. Kan? Sebab kalau tengok, bukanlah kita contoh kita ambil contoh dua negara di luar. France, Perancis. Lagi tak guna bahasa Melayu kan. Kena kecam pula. Perancis dan Jepun. Kalau kita tengok kedua-dua negara ni, penggunaan bahasa ibunda, bahasa ibunda tu sangat ditekankan dan tidak menggalakkan
penggunaan bahasa perantaraan macam bahasa Inggeris. Betul? Depa belajar. Ya Tapi kan. lebih utamakan macam contoh di France yang aku bisa tengok Apa dia tu? vlogger Malaysia ataupun YouTuber Malaysia pergi ke sana ataupun pengalaman orang lain. Depa takkan bercakap dalam, depa faham bahasa Inggeris tapi depa tak nak bertutur. Depa akan tunjuk macam ni. Lepas tu macam mana? Kalau depa cakap depa nak berinteraksi dengan orang sana macam mana? Yang itik Oh. Contoh kita cakap bahasa Inggeris kan. Dia cakap bahasa France. Bahasa Perancis tu dia balas dalam bahasa dia. Walaupun benda tu contohlah mak aku dia pergi Perancis tu. France lah. Panjang pula nak sebut Perancis. Pergi ke France. Nak tanya jalan untuk stesen kereta api. Dia pun habaq panjang lah. Tu tahu. Rupanya depan tu lah. Dia boleh cakap kan, jalan depan sikit lah. Dia tak nak, dia nak menyusahkan orang juga. Tapi tak sama pula sifat dengan orang Jepun. Orang Jepun ni walaupun dia struggle nak cakap bahasa Inggeris ataupun dia tak boleh nak cakap bahasa Inggeris pun, gak bisa bahasa Inggeris. Gak bisa bahasa Inggeris. Tapi dia masih ada nilai nilai murni lah, sopan. Masih lagi sopan, masih lagi nak helpful. Meringankan diri untuk membantu orang. Betul. Walaupun ada yang aku bisa dengar dia ada kerja, dia sanggup tunjuk dan bawa orang tu pergi ke tempat yang orang tu nak pergi. Macam nilai tu lah. murni baguslah. Itu yang kontra lah perbezaan antara France dan France ni dia biadab sikit. Dekat Perancis ni dia satu bangsa saja ke macam kita juga? Orang kulit hitam, orang kulit putih macam tu. Ada bangsa lain lah. Ada lah Yahudi. Ada Yahudi di mana-mana ada. Tapi kita tak nak sembang pasal negara luar. Kita nak sembang pasal negara kita sendiri. Yalah. Penekanan bahasa tu sendiri amat penting. Macam Zul cakap tadi. Yang kedua, yang pertama tadi yang aku sebut civic. Pendidikan civic ni penting bagi aku sebab dia bukan hanya mengajar erti untuk bersama, untuk perpaduan, tapi dia mengajar cara kita nak bergaul, cara kita nak menghormati. Betul. Bila pendidikan tu dah tak ada dalam sekolah, waktu ada pun tak dimanfaatkan oleh minta maaf lah kalau ada yang terasa, tak dimanfaatkan oleh guru-guru dan pelajar-pelajar. Selalunya waktu civic ni adalah waktu tidur. Ajak mendatang lain. Tidur pun tidur juga sungguh. Tidur, ajar. Tapi kadang-kadang kita puji sikit lah pelajar India. Walaupun pelajar India ni dia kadang-kadang dia pelak sikit. Mangai tak tentu hala. Kan? Tapi di segi hormat dia pada cikgu tu ada. Dia lawan-lawan sikit lah. Lepas tu dia ada senyap. Pelajar Melayu ni dia ada bebai, dia keluar kelas. Tu beza pelajar Melayu dan pelajar kita. Dan aku nampak sebab mereka belajar pendidikan moral, kita belajar pendidikan Islam. Islam tu ajar tentang apa? Tentang akhlak dan sebagainya. Tapi benda tu hanya di ketah peperiksaan lah. Bagi aku sangat-sangat menduka citakan lah. Pendidikan moral tu kalau aku tengok pelajar India dia praktikkan di luar. Kadang aku tak kenal pun dia kan. Dalam kelas pun tak biasa tegur pun. Tapi bila kat luar hello. Dia menurunkan ego untuk sapa kan, angkat tangan. Walaupun kadang terserempak atas motor lah. Tu level lah perbezaan. Kalau boleh aku nak tengok benda tu lah untuk jangka masa yang terdekat. Mudah-mudahan insya-Allah, moga-moga kan. Okey. Allahu Akbar. Tak apa. Biasa kita rekod kat bawah kan. Ya, merenggang. Seterusnya, tapi aku masuklah sikit tempat aku. Tempat aku ni boleh dikatakan dia majoriti tu Melayu dan India. So tak ada lah. Dulu mungkin adalah konflik sikit. Tapi sekarang dah tak ada konflik lah.
Tapi benda tu dah lama dah pun. Bagi Ya. aku, di tahap yang bagaimana perpaduan di tempat aku, masih lagi okey. Masih lagi okey. Betul. Masih lagi di tahap dan paras yang memuaskan. Itulah kan. Dia tak cemerlang lah tapi memuaskan. Memuaskan. Tak apa, pelan-pelan. Tapi okey ya kalau tegak kan. Kadang-kadang tu lah kita kata kadang bukanlah kita nak angkat ke apa tempat orang Melayu ke apa, tapi kalau orang tu duduk dalam kawasan Betul. majoriti Melayu Betul. ataupun majoriti majoriti Islam, depa tu dilindungi. Betul. Ataupun lebih dikata komuniti tu lebih harmoni lah. Sebab dulu aku pernah duduk dekat flat apa? Pasapuri. Pasapuri lah. Okay. Kat mana? Apartment. Pak long aku dekat Jalan Kucing. Okay. Pakcik aku. Blok dia tu Cina tau. Okay. Cina yang banyak. Hang bayangkan. Hang buat hai hang, aku buat hai aku. Duduk early pun tak bertegur apa. Tak best lah. Tak best lah. Memang sunyi lah kalau hang. Kau hang buat hai hang, aku buat hai aku. Macam tu no. Tak best lah no. Tak best. Tak ada live. Tak ada rio-rio. Itu antara benda yang aku bisa lalui lah kan. Tapi so far tak pernah lah tahap yang kita jumpa orang yang racist secara depan-depan. Betul lah. Hang ni macam mana? Kalau tempat aku okey lah. Kat kampung ni, kalau aku kampung sungguh lah. Bakal insya-Allah lah. Kemungkinan menjadi bakal kampung susun ke kalau boleh tak mau lah kan. Tapi pasal lah. Jadi yalah ada lah juga beberapa orang kata apa, konflik-konflik orang kampung sendiri. Yang dulu asalnya harmoni. Kan, tapi ada perselisihan faham. Nak habis pun. India. Struggle. Nampak terbelit lidah tu. Tergeliat habis semua. Jadi itu dia lah. Semua Melayu. Tak bercampur. Tak ada semua Tak Melayu. suka bercampur. Tak tahu lah. Adalah 2-3 orang macam tu kot. India lah. Cina tak ada dalam kampung aku lah. India saja. Tapi tu dia lah macam mana hang kata tadi tu. Bila ada bangsa lain ada dalam kampung Melayu, kita lindung sungguh. Tak lembu mereka pun kita tak gaduh. Mereka belah lembu. Kan? Tapi ada lah seorang mu'alaf. Tak ada lah mu'alaf. Dia ni India Muslim. Kan? Dia tak boleh tengok benda-benda macam tu. Dia sendiri tegak bangsa dia sendiri. Alhamdulillah lah. Tak lembu tebaran kat jalan raya. Kan? Kita bayar cukai bukan nak bagi lembu duduk atas jalan raya. Lubang pun banyak ni, dia tambah package pula. Sial orang kata. Kena tak kepasan. Lepas tu, itulah bila orang Melayu ramai saja ni pun payah juga. Bukan payah lagu mana, kita seronok lah. Bukan tak suka komuniti macam tu. Tapi pergaduhan dia lagi dahsyat. Dengan bangsa berlainan. Kan? Betul. Pergaduhan dia lagi dahsyat berbanding dengan bergaduh dengan bangsa lain. Tu dia lah kan. Dia berpuak-puak lah. Bukan 2 puak. Boleh jadi 4 puak, 3 puak semua macam tu. Perpecahan yang tidak membina lah bagi aku. Dulu yang asalnya boleh main sama-sama. Jentik. Sepak takraw sama-sama kan. Jentik apa? Jentik kerem. Jentik kerem. Okey, jentik kerem sama-sama kan. Pergi masjid sama-sama. Tapi lah ni aku duduk tempat aku, hang duduk tempat hang. Betul lah. Tak boleh orang kata apa? Sekepala dah tak boleh nak melawak gila-gila dulu dah. Sebab apa? Sebab ada hal kecil percaya daripada orang ketiga tapi selidik depan dengan sama-sama dia atas faktor apa? Selalunya benda ni faktor politik lah. Tu dia lah atas faktor politik lah juga. Benda ni daripada dulu lagi, daripada kita budak-budak kan. Bila sebut pasal perpaduan ni bukan hanya dekat bangsa. Dalam bangsa kita sendiri pun ada masalah perpaduan. Masalah
untuk bersatu tu tak ada. Yes. Macam mana kita nak melawan musuh kalau kita sendiri pun tak bersatu? Yes. Betul. Kadang-kadang benda ni dicetuskan, bagi aku lah, bagi aku nampak benda ni dicetuskan oleh orang-orang politik. Betul. Orang-orang politik, orang-orang yang macam mana? Yang ada kepentingan peribadi. Bagi aku tak berapa minat lah. Ya. Walaupun kita setuju ataupun kita lebih berfikiran ke arah yang minat kepada politik, dalam masa yang sama pun politik ni pun bermasalah juga. Yalah. Apabila dia tak diselesaikan secara baik. Yalah, daripada tu lah. Daripada mangkuk-mangkuk politik. Mangkuk ayun. Itulah kan. Sepatutnya politik ni dimanfaatkan dengan sebaiknya. Tapi tu dia lah. Menteri-menteri, tak kisahlah kerajaan bila-bila. Kerajaan sebelum ni ke, kerajaan dulu ke, kerajaan lah ni ke. Kerajaan 60 tahun lepas ke. Masalah tu berulang dan berulang. Soalannya bila nak selesai. Betul. Dia kita kesian. Kita nak sembang sepaduan ni bukan apa sangat. Kita kesian. Orang kata apa, budak-budak yang jadi mangsa. Anak-anak muda yang jadi mangsa. Mereka tak tahu apa benda ni. Orang tua je gila macam ni. Kan? Budak-budak jadi dapat contoh yang tak baik. Jadi orang kata apa, pendedahan. Tak torah lah kalau orang cerok-cerok selalu kata. Orang utara kata tak torah ni, dia jadi macam cempera. Anda tengok. Dia seronok tengok apa kawan ni boleh main sama-sama, tapi dia nak masuk tak boleh. Macam dululah. Orang kampung dulu kalau pergi dekat Tanjung Piandang ke Bagan Serai ke Parit Buntang, tanya orang belah sana. Kan? Dulu orang dulu kat sana sana paling majoriti kita masuk politik sikit lah. Orang PAS paling ramai kat sana. Lepas tu ada orang UMNO. Ni kan kalau orang PAS orang Kenuri, orang UMNO ajak orang PAS tak boleh nak pergi. Kan? Ataupun tak boleh main lah. Anak PAS aku anak UMNO tak boleh main sekali. Bertahap macam tu. Kesepaduan Islam dan Melayu tu tak ada langsung. Kan? Itulah kalau kita nak sembang bangsa lagilah jauh. Sedangkan sama bangsa kita sendiri bermasalah. Sama warna kulit je pun. Tak ada beza mana pun. Betul. Hang pakai bin, aku pakai bin. Betul. Kan? Tapi itulah, bila tak ada penyelesaian, benda tu akan jadi masalah dalam masyarakat. Terutama masyarakat kampung, masyarakat di bandar ni pemikiran dia lain sikit. Di kampung ni pemikiran dia lain sikit. Betul. Dulu solat 2 imam. Aku dah masa. Solat 2 imam. Bagi masa. aku benda tu alhamdulillah lah, benda tu dah tak ada. Cuma bila tu orang kata antara kesan. Tapi kalau nak sembang pasal politik ni pun, politik akan selalu salah kalau di mata rakyat biasa. Kalau kita pandang dari segi masyarakat tu sendiri pun, peranan lapisan umur pun mainkan peranan. Bagi aku macam golongan veteran, golongan muda, kan, dia kena duduk sekali. Tak boleh hang buat hal aku buat hal aku. Betul. Pergi masjid, budak pun nak pergi masjid kena label macam-macam. Bagi aku kena santun lah budak-budak kan. Dan yalah bila tak ada santun menyantuni, ziarah menziarahi, tak payah tunggu raya lah kan. Dan akhirnya dia buka ni lah ruang-ruang rongga-rongga untuk buat kejahatan akan masuk dalam kampung tu sebab tak ada kebersatuan tu lah. Tak ada kesepaduan macam kata tadi tu. Rompak sana, rompak sini, anak dara orang ambil masuk kampung, jantan ambil masuk kampung kan. Habis. Tak pernah orang kata terlalu pandang enteng lah benda ni. Sebenarnya kita sentuh sikit lah pakcik-pakcik ni. Pakcik-pakcik, okey. Pakcik-pakcik ni pun antara bila kita sebut pasal pakcik-pakcik ni bukan kita tak suka orang tua. Yalah. Kan. Isu pun kita tua juga kan. Cuma tahu dan tak ada pendekatan terhadap budak-budak muda tu macam mana? Nak tengok adalah cara dia. Kan? Sebab esok nak minta tolong pun budak-budak muda ni lah.
Tak reti topat tanya orang muda. Oh, ada. Aku sejumpa kan. Bagi aku, golongan yang berusia ni dia kena faham lah. Budak-budak ni, contoh lah, bukan nak hantam ni lah, golongan-golongan kayangan. Okey. Golongan-golongan masjid, Okey. golongan-golongan pakcik-pakcik veteran ni terlalu menghukum lah bagi aku. Menghukum anak-anak muda. Betul. Tak pergi masjid, kena label. Pergi masjid pun kena label juga. Okey. Nak macam mana kan? Kalau bagi aku nak tibai dulu puak ni. Kan? Adil lah sikit. Adil. Sebab kampung ku, yalah kalau orang kenal aku pun pasal lah. Dan kalau dia dengar audio kita ni, aku bantai dulu. Untuk ni lah. Aku bukanlah nak hantam dua pihak tu. Ni peringatan awal lah. Okay. Cuma aku nak bagi gambaran senang. Sebab kadang-kadang benda ni dia tak ada penyelesaian. Okay. Hang salah aku salah hang. Sampai bila kan? Sampai bila nak hadap benda ni? Kita pun tak tahu lah. Anak sambung dulu. Okey, apa dia tadi ya? Okey, aku nak bantai aku kata. Tapi bantai ni bantai atas kasih sayang, bantai atas sifat rahmah dan kasih rahim. Tolonglah, jangan forum perdana. Dah. Ni kita masuk dah selit-selit sikit. Kadang-kadang kita tu lah. Apa benda tadi? Aku nak abang aku lupa. Nak tibai tadi. Tibai atas kasih sayang tadi kan. Kata tadi. Kuat sikit. Tiba atas kasih sayang dengar ni. Nampak naik. Apa dia tadi? Aku lupa dah 4 kali dah apa dia ni. Tibai dengan kasih sayang. Tibai dengan kasih sayang. Ada 2 puak. Satu puak tak pergi masjid, satu puak pergi masjid. Puak masjid tak pergi masjid. Yang puak tak pergi masjid ni, depa rasa tak apa kita tibai orang masjid dululah. Orang masjid ni dia apa? Dia macam tadi hang kata tadi. Dia apa? Dia tibai budak-budak. Dia selalu ada suuzon dengan budak-budak. Sangka buruk dengan budak-budak. Sepatutnya dia kena santuni, ziarah budak-budak. Pergi buat gas. Mak tabligh selalu buat tu. Pergi tanya awak tak pergi masjid. Ada boleh kami tolong ke kan? Budak-budak lari lah. Budak-budak lari. Jadi budak-budak lari pun sebab itulah salah gaya dalam menyantun ataupun dakwah dekat budak-budak ni. Dalam mendekati budak-budak tu lah. Tu antara orang masjid lah. Malah lah nak banyak lagi. Tapi nak pergi dekat yang kedua pula, dekat pok-pok yang tak pergi masjid ni. Pok-pok yang tak pergi masjid ni kadang-kadang dia selalu tuduh orang masjid kat kampung ku tu lah. Dia tuduh orang masjid, dia kata hampa ni suci. Hampa ni suci kan. Hampa ni acah baik kan. Hampa ni tak ajak pun kami kan. Orang masjid hak jenis radikal sikit. Ni rumah Tuhan hampa kan. Hampa main lah. Dia jadi kan tak? Dua-dua. Dia bercanggah. Bercanggah. Dua-dua. Ni kita bahas ni adalah benda yang realiti sebenarnya. Benda ni yang jadi dalam masyarakat. Kita tak sentuh masyarakat India atau Cina ataupun kaum-kaum yang lain, Kadazan, dusun apa semua tu. Kita sentuh bangsa kita. Sebab Melayu Islam ni. Melayu Islam. Dalam kaum ni sambung dulu. Saya aku potong panjang pula. Okey, tapi tu dia lah kan. Aku bantai pok-pok daripada dua orang ni yang pergi masjid dengan tak pergi masjid ni. Hampa kena sedar lah pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik minta sedar. Kesian kat anak-anak muda. Bila aku pergi sendiri santun, kita pergi sendiri santun budak-budak. Sama sembahyang kita. Ataupun tua sikit pada kita santun mereka ajak main masjid. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita mimpi lagi. Ya, Alhamdulillah ada cara baik kita. Maksudnya, cara yang kena. Janganlah pipi salam tak lepas tangan. Tunggu. Siap tunggu depan rumah. Tak best lah. Tu tak kena gaya tu. Dia tak tahu orang tu nak buat apa. Kau sponsor duit kat dia. Tak ada masalah lah. Dia boleh ikut-ikut. Kan? Ni kalau hang duk genggam tangan dia sampai nak putus reput dengan kawan dia tu, tak boleh, tak kena gaya lah. Santun anak muda lagu tu, bukan cara dia lah. Tapi tu dia lah nak abang kata santun betul-betul. Masa pun duk jealous dengan kita. Itulah kan. Dah apa kalau nak bagi 40 pun tak apa. Tapi tu dia lah nak abang tadi tu. Orang masjid dengan orang tak pergi masjid tadi. Orang pakcik aku kat kampung aku tu. Aku malas tentu tempat-tempat lain. Sebab kampung aku pun sendiri dah dahsyat sangat. Tempat tinggal hang. Tempat tinggal aku serabut penir. Serabut perut lah. Kalau ramai pakcik sedih bang. Sedih sebab pakcik. Tak, kampung kita tak lagu dulu lah. Pergi kat orang muda pun. Aku sedih Zul kan. Semua sedih. Siapa nak seronok kan. Sama-sama lah duduk sembang meja kan. Nanti hang buka pub kat kampung hang. Boleh jadi kan.
Lepas tu baru pula sama bersatu Ustaz lah. Satu pergi bakar rumah Habis tu bakar rumah aku. Naya Pak Karim, mana ya Pak Karim. 3 sen. Tapi tu dia lah. Minta bersatu lah hampa semua kan. Wa'tasimu bihablillah jami'a. Dah berkelak dah. Dan akhir kalam sambung kat Hang Fikri. Bagi aku benda ni, perpaduan ni, perpaduan kebersamaan masyarakat ni bukan hanya dekat tempat tinggal ya. Bukan hanya dekat kampung, tempat kerja, bukan hanya dekat apartmen. Ataupun sebenarnya benda ni dalam komuniti peniaga pun macam tu juga. Tak ada kebersamaan, nak maju sama-sama. Ni orang baru pasang kemah, pergi terbalik. Betul lah. Yang baru-baru ni, yang video. Sian, habislah soal telur ayam dah. Sian. Yalah, orang nak menjaga kan. Macam aku sendiri pun. Awak siapa kedai hang? Kedai aku dia mistik sikit lah. Kedai aku, aku kena... Bukan aku kena kedai lah. Kedai aku kena macam... Kena sekali sihir ke apa. Allah Ta'ala. Dulu banyak benda ni banyak terjadi. Duit ke apa, rambut jumpa. Oi, hari-hari. Loh. Dan benda ni baru jadi dalam tiap-tiap minggu dan tiap-tiap hari. Allah jumpa Akbar. Rambut. Tak seronok lah aku tu. Tak seronok lah. Duit sini tak payah kata lah. Dah berapa tahun ada orang yang jumpa duit sini apa semua. Nak percaya lah. Nak percaya, tak nak percaya tak apa. Terpulang atas pemikiran dan fikrah masing-masing. Fikrah. Pemikiran masing-masing. Sebab benda Fikri. Benda ni kalau kita sendiri tak ubah, sampai bila lah masyarakat kita tak maju. Yalah. Dan sampai bila-bila lah perpaduan tu takkan wujud. Sebab apa? Sebab ada benda-benda macam ni lah. Kita kena ingat lah. Dan akhirnya kita kena tanam dia orang kampung juga. Hak tanam esok kawan-kawan hang juga. Betul. Jiran-jiran hang juga main tanam hang. Lepas kena tanam apa semua, tinggal dia orang, kena tanya pula dia apa di malaikat. Dulu hang berkampung dengan orang. Tak kenanya. Kan? Benda yang soal perpaduan ni dia tak terhenti dekat kawasan perumahan, dekat kampung macam kita kat tadi lah. Tempat perniagaan, sekolah pun dia ada komuniti perpaduan ni sendiri. Kalau tak bentuk, sampai bila-bila lah kita melahirkan orang-orang yang tak berguna dalam masyarakat. Orang-orang yang orang yang kamu bagi dah. Tak boleh, sikit kena ban lagi. Okey. Kan nak lepas ni tak apa lah kan. Tapi sabar. dalam itulah bagi hang okey lah, kita gulung lah terus. Okey. Kita gulung lah. Okey. Lagi panjang lagi nak maki je. Ya, tak sabar kalau kata kat aku pokok-pokok tu juga awak siapa nak gulung macam mana tu? Kita gulung dengan dengan nasihat. Okey. Start hang dulu lah. Okey, kalau bagi aku tadi tu dia lah. Aku bermula daripada kampungku sendiri. Minta orang kata kita bersatu lah. Bersatu hilangkan pergaduhan yang akhirnya merugikan kita sendiri, merugikan umat Islam kita sendiri. Kita tak dapat bantu adik-beradik Islam kita sendiri. Dan perniagaan sebagainya bila bergaduh ni boleh berjahat masuk, ekonomi kita jatuh dan sebagainya. Jadi cara untuk menangani dia tak lain tak bukan bersatu, berbaik balik, cari punca masalah, selesai balik. Kan? Tu je lah apa yang aku boleh habaq. InsyaAllah. Untuk aku pula, macam aku cakap tadi, awal-awal tadi, tolong. Okey. Awal-awal tadi, tolonglah tekankan balik pendidikan civic tu. Ini untuk kerajaan lah. Okey. Bagi aku nak kita kembali harmoni lah kan? Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Yang mana kita nampak orang susah pergi tolong. Betul. Janganlah pergi ceramah tu nak bagi bantuan. Tu pakcik tu kalau aku jumpa dia Tak apa. Dah nak gulung dah buat. Ni buka apa? Okey. Kita nampak orang susah, kita pergi tolong. Kan? Jangan kira bangsa ke apa kan. Betul. Pergi je kan, pergi tolong, pergi tanya khabar. Betul. Santuni anak-anak muda. Yes. Kan? Santuni. Kalau hang tak boleh nak santuni orang-orang tua pun,
cukup sekadar hormat. Kan? Betul. Kelui-kelui, halu-halu, hai-hai kan. Okay. Tak ada nak sembang panjang dah. Okay, insyaAllah. Rasa kita tamat kan kita punya perbualan ni. Ingat satu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Assalamualaikum. Bye-bye.